Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah saya akan menceritakan suatu kisah, satu tajuk yang telah diberikan ialah tajuk hijrah ke Habasah. Sebelum berlakunya hijrah, sebab para orang musyrikin Quraisy mereka menindas terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW beliau mengetahui tentang Han Raja Habasyi, seorang raja sangat adil. Yakni nama beliau ialah An-Najasyi, seorang raja yang sangat adil. Tidak ada seorang pun yang akan dizolimi di hadapannya. Begitulah Nabi SAW memerintah para sahabat untuk hijrah buat pertama kali ke negeri Habasah pada bulan Rajab tahun yang kelima nubuwah kenabian. Nabi SAW memerintahkan para sahabat berhijrah. Terdiri daripada mereka ialah 14 orang lelaki dan 4 orang wanita, termasuk juga isteri Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah SAW beserta dengan rombongan itu yang diketuai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada ketika itu para sahabat keluar dari Makkah pada waktu malam, pergi dengan secara senyap, tidak sesiapa mengetahui, sehingga mereka berjalan-jalan melalui pinggir pantai sampai pelabuhan Syaibah. Kebetulan ada sebuah kapal menuju ke Habasah, dan mereka naik kapal itu dan selamat menuju ke Habasah. Selepas itu orang Quraisy mengetahui tentang para sahabat telah pergi ke hijrah ke Habasah. Mereka pun mengajar para sahabat, sehingga sampai pelabuhan, maka sudah lewat, para sahabat sudah pergi, dan para sahabat ini mereka tinggal di Habasah dengan secara aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir bin Syaibuddin, I173025116. Seterusnya saya akan menceritakan tentang satu kisah Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy yang sujud. Kisahnya berlaku ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah An-Najm di depan orang kafir Quraisy di dalam Masjidil Haram. Orang kafir Quraisy tak pernah mendengar Al-Quran itu, maka mereka menjadi asyik dan khusyuk. Lalu apabila Nabi membaca ayat yang terakhir, fasjudullaha wa'budu, maka sujudlah dan sembahlah Allah. Mereka yang mendengar dan khusyuk ini terus tunduk dan sujud kepada Allah. Dan sebahagian daripada mereka ada yang tidak sujud. Mereka mencerca mereka yang sujud ini. Satu cara untuk mereka pertahankan diri mereka ialah mereka bangun dan mencerca Nabi dan memfitnah Nabi. Mereka mengatakan ayat Quran yang dibaca itu adalah mengenai berhala Gharani. Ayat itu memuja berhala Gharani. Jadi cerita itu sampai kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah sebelumnya, tetapi versi yang berbeza. Mereka mendengar bahawa orang kafir Quraisy ini sudah masuk Islam semuanya. Jadi semuanya mereka bergerak balik ke Mekah. Tetapi ketika nak sampai, mereka dapat tahu cerita yang sebenar. Sebahagian daripada mereka kembali ke Habsyah dan sebahagian daripada mereka teruskan perjalanan ke Mekah. Tetapi mereka diseksa, dan siksaan itu makin lama makin kuat terhadap kaum muslimin. Jadi Nabi membuat keputusan muktamad bahawa semua kaum muslimin perlu berhijrah ke Habsyah. Jadi bermula daripada situlah Nabi menyusun strategi-strategi untuk kaum muslimin berhijrah ke Habsyah.
Jadi kisah seterusnya akan diteruskan oleh sahabat kita orang yang seterusnya. Wallahu a'lam. Hijrah ke Habsyah buat kali kedua, ketika mana kaum musyrikin semakin hebat di Mekah, mereka menzalimi umat Islam dengan lebih kejam. Dan pada tahun 7 kenabian, iaitu 617 Masihi, berlakunya penghijrahan ke Habsyah buat kali kedua, iaitu terdiri daripada 101 umat Islam, daripada 83 orang lelaki dan 18 perempuan yang telah berhijrah ke Habsyah. Okey, lepas tu selepas kaum musyrikin tak mengetahui bahawa ada raja yang melindungi umat Islam yang berhijrah di Habsyah, mereka telah mengutuskan Ammar bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi'ah untuk berjumpa dengan Raja Najasyi, dan mereka membawa hadiah yang banyak dan untuk memujuk Raja Najasyi mengembalikan umat Islam kepada mereka. Namun Raja Najasyi tidak menerima apa yang mereka katakan dengan terus menerus. Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Talib untuk menerangkan tentang agama yang mereka anuti. Raja Najasyi mengatakan bahawa tetamunya tidak akan kembali ke Mekah setelah mana Raja Najasyi mendengar perbahasan yang panjang mengenai Islam yang dibicarakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan Raja Najasyi mendapati bahawa apa yang agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ni ada kesamaannya dengan agama yang dianuti oleh Raja Najasyi ni. Lepas tu Raja Najasyi mengatakan kepada umat Islam mereka boleh tinggal di Habsyah dengan penuh keamanan dan dijamin keselamatan oleh Raja Najasyi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam perjalanan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah, rombongan kedua yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib bertemu dengan Raja Najasyi atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya berjumpa dengan Raja Najasyi yang sangat adil dan bijaksana, serta berhikmah dalam melakukan apa-apa keputusan. Jadi, apabila berjumpa dengan Raja Najasyi oleh Ja'far bin Abi Talib, terjumpa pula dengan Amr bin As sebelum memeluk Islam, dihantar oleh kerajaan musyrikin Mekah untuk diminta balik semula orang-orang yang berhijrah ke Habsyah supaya kembali ke Mekah untuk menerima hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh kerajaan Mekah sewaktu itu. Berlaku sedikit perdebatan ataupun perbincangan antara tiga pihak, iaitu Raja Najasyi, rombongan Rasulullah SAW yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, dan Amr bin As daripada musyrikin Mekah, kerajaan Mekah. Daripada pihak kerajaan musyrikin Mekah, mereka meminta bahawa supaya orang-orang Islam ini dikembalikan ke Mekah atas dasar-dasar yang memfitnah ke atas mereka. Mereka berkata kepada Raja Najasyi bahawa umat-umat Islam ini akan memecah belahkan kaum-kaum Raja Najasyi. Sedangkan apa yang mereka buat itu telah berlaku di Mekah, tetapi dibidas semula oleh Ja'far bin Abi Talib bahawa apabila umat Islam kembali ke Mekah akan berlaku kezaliman. Mereka akan dikenakan hukuman supaya balik kepada agama asal mereka. Maka berlaku lagi
dari pihak Raja Najasyi untuk bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib, apakah yang disampaikan oleh Rasulmu? Maka Ja'far bin Abi Talib menerangkan segala-galanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutamanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Isa ibnu Maryam, bahawa siapakah Nabi Isa, bahawa siapakah yang melahirkan Nabi Isa pada pandangan Islam. Maka Raja Najasyi bersetuju atas pendapat yang dikemukakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Maka Raja Najasyi memerintahkan mereka supaya duduk di bawah Raja Najasyi, keamanan mereka terjamin. Jadi apa yang kita dapat kat situ, bahawa orang-orang musyrikin sentiasa mengfitnah umat Islam, dan kita perlulah menjaga keamanan. Islam itu menjaga nyawa. Assalamualaikum.